Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina binti Abu Bakar dari kelas DDT 1A. Nombor matrik saya 17 DDT 21F 2997. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nafazana Hanis binti Alwi. Nombor kad matrik saya 17 DDT 21F 2001. Saya kelas daripada kelas DDT 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elia Natasha binti Muhammad Zakaria. Nombor matrik saya 17 DDT 21F 2008. Saya dari kelas DDT 1A. Assalamualaikum, nama saya Farah Hanis binti Fauzi. Nombor matrik saya 17 DDT 20F 2995. Saya dari DDT 3B. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Isha Husna binti Ruslan. Saya daripada kelas DDT 1A dan nombor pendaftaran saya ialah 17 DDT 21F 2006. Hari ini kami kumpulan 7 akan menerangkan tentang tajuk faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Kemajuan teknologi adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia zaman kini kerana teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Dalam banyak belahan masyarakat, teknologi telah banyak membantu memperbaiki dari segi aspek ekonomi, pembangunan, pendidikan dan banyak lagi. Disebabkan kemajuan teknologi, masyarakat di Malaysia telah terdedah kepada budaya masyarakat luar. Dengan adanya teknologi seperti telefon pintar, komputer dan juga televisyen telah memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui perkembangan semasa termasuklah dari negara-negara luar. Tidak ketinggalan, terdapat juga mereka yang menyematkan kehidupan budaya luar dalam kehidupan seharian. Maksud teknologi. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Perkataan teknologi berasal daripada perkataan Greek teknologia dari teknik yang bermaksud seni, kemahiran rekaan dan logia yang bermaksud pembelajaran kajian. Istilah ini boleh diguna pakai sama ada secara umum atau dalam bidang tertentu. Contohnya, teknologi pembinaan, teknologi perubatan dan teknologi maklumat. Istilah teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan gadget menggunakan prinsip-prinsip sains dan proses terkini. Namun, rekaan lama seperti tayar masih menunjukkan teknologi. Terdapat dua fungsi teknologi. Fungsi teknologi yang pertama ialah dapat memudahkan komunikasi antara manusia. Dengan adanya teknologi, komunikasi manusia lebih mudah untuk berhubung antara satu sama lain. Sekaligus ianya dapat merapatkan lagi hubungan antara keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Selain itu, fungsi teknologi yang kedua ialah dapat meningkatkan sektor pendidikan. Sebelum ini, pendidikan di negara kita menggunakan kaedah yang mengambil masa yang agak lama kerana pelajar perlu menelaah dan mentafsirkan buku-buku yang berkaitan untuk menghasilkan laporan atau menyiapkan sesuatu tugasan. Tetapi tidak lagi pada masa kini kerana dengan adanya kemudahan internet, pelajar boleh menyediakan laporan atau menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang lebih pantas dan singkat. Contoh aplikasi yang boleh digunakan untuk mencari bahan dan maklumat ialah Google, YouTube dan sebagainya. Kesimpulannya, teknologi memberikan impak yang sangat tinggi kepada aspek ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Oleh itu, kita haruslah memanfaatkan kemudahan teknologi ini dengan sebaiknya supaya dapat membangunkan pembangunan negara. Terusnya, perkembangan teknologi yang berlaku sehingga kini. Antara perkembangan teknologi yang berlaku sehingga kini adalah telefon. Jika kita lihat pada sejarah peranti mengalih, ia bermula sejak daripada tahun 1938 lagi, di mana ketika itu komunikasi melalui radio digunakan dan lebih kepada peranti berupa walkie-talkie dan kepada ketika itu memandangkan masa awal. Maka peranti menalih yang digunakan adalah agak hebat. Yang kedua, namun sekiranya dilihat daripada evolusi dan sejarah telefon bimbit, ianya bermula sekiranya tahun 1973 dan Motorola menjadi awal hadir dengan prototipe berfungsi yang dipanggil sebagai Dynatec. Pada tahun 1992, talian 2G bermula diimplementasikan pada telefon
mudah alih di mana beberapa peranti hadir ketika itu. Salah satunya adalah Nokia 1011. Nokia 101 adalah telefon bimbit pertama yang membawa sokongan sistem GSM baru dan ianya membolehkan komunikasi dilakukan dengan selamat. Yang ketiga, di Jepun pada tahun 1909, Kochira Visual Phone menjadikan antara terawal membawa kamera terbina kepadanya. Namun direka bentuk sebagai telefon video peer-to-peer sebelum tahun 2000. Sharp hadir dengan telefon kamera mereka yang pertama iaitu JS4. Ia ditandakan sebagai bersama-sama kamera 0.1 MP dan menjadi permulaan untuk MS. Pada tahun ini juga merupakan tahun kegemilangan Nokia. Nokia meluahkan peranti paling popular mereka di mana masih disebut sehingga ke hari ini iaitu Nokia 3310. Dan teknologi telefon yang digunakan sehingga kini ialah telefon pintar terhadap berbagai kebolehan yang dapat dilakukan oleh telefon pintar. Antaranya adalah dapat digunakan sebagai GPS dan telefon pintar juga mempunyai sangat berkuasa. Kemajuan teknologi telah membantu menjimatkan kos pengawatan dan perhubungan. Yang kedua, ia juga membantu masalah kesesaran lalu lintas di pusat bandar membolehkan penggunaan lebuh raya, peron, jawatan dan pelabuhan. Yang ketiga, hubungan Malaysia dengan negara-negara lain dapat dieratkan. Kepentingan teknologi kepada kehidupan. Pertama, membuka peluang kerjaya dan perniagaan, menyumbang pembangunan sosial dan sains, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat masa kini. Yang keempat, memupuk nilai inovasi, inovatif dan kreatif. Meluaskan aktiviti perniagaan, menjimatkan kos dan juga tenaga, mengurangkan pengeluaran modal terhadap cukai. Teknologi memudahkan cara bekerja. Komunikasi yang diperbaiki dan lebih cepat di tempat kerja adalah salah satu kelebihan menggunakan teknologi di tempat kerja. Komunikasi melalui alat berteknologi tinggi seperti telefon bimbit dan teknologi komputer memastikan bahawa proses komunikasi adalah pantas. Resit dan penghantaran cepat maklumat membantu meningkatkan kecekapan di tempat kerja. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi membolehkan organisasi berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan efisien. Dengan adanya pelan data internet, komunikasi antara organisasi dan pekerja boleh ditingkatkan dengan penghantaran laporan, mesyuarat secara lari luar pejabat atau mesyuarat dalam talian, akses email serta mengatur cara aplikasi jarak jauh. Faktor persekitaran. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam membentuk siasat diri dan memberi pendidikan kepada anak-anak. Pelajar boleh berkongsi apa yang mereka pelajari dengan pelajar di bilik belajar lain atau di negeri lain yang menjejaki ekspedisi yang sama. Pelajar boleh bekerjasama dalam projek kumpulan menggunakan alat berasaskan teknologi seperti wiki dan dokumen Google. Kesan buruk akibat penyalahgunaan teknologi. Yang pertama, menjatuhkan maruah diri. Masyarakat memandang remeh terhadap etika berpakaian. Kedua, pengaruh dunia barat yang dianggap up to date dan trend. Ketiga, berasa malu jika tidak mengikut trend semasa. Keempat, wujudnya teknologi baharu yang mampu menghasilkan pakaian pelbagai rupa. Dan keempat, masyarakat kini memakai pakaian yang tidak menutup aurat dan berfashion yang tidak mengikut syariat Islam. Media sosial dijadikan medan untuk mencari pakaian yang cantik, unik walaupun tidak mematuhi syariat Islam. Selain itu, merancuni pemikiran remaja. Melayari laman sesawan dan video yang tidak sesuai dengan usia mereka seperti laman sesawan lucah dan keganasan akan merosakkan jati diri seseorang. Bermula puncanya jenayah seks, kes buli cyber meningkat dan waktu tidur remaja terganggu. Seterusnya, remaja antisosial. Remaja akan enggan bersosial dengan masyarakat menyebabkan masa bersama-sama keluarga, sahabat dan jiran semakin berkurangan. Hubungan akan menjadi renggang dan tidak ada persefahaman antara satu sama lain dan tidak dapat menjalani kehidupan dalam dunia realiti. Seterusnya, menjejaskan pencapaian akademik. Pertama, menghabiskan masa dengan melayari laman sesawan yang berbentuk hiburan semata-mata. Kedua, tidak mempunyai masa membuat latihan yang diberikan oleh guru sekolah. Ketiga, mengamalkan sikap malas dan tidak menguruskan masa dengan baik. Keempat, tidak menumpukan atau kurang perhatian kepada pembelajaran. Dan kelima, ketinggalan dari segi akademik dan gagal menyempurnakan tugasan. Di samping itu, kes jenayah akan bertambah. Yang pertama, menjerumus pelajar melakukan jenayah cyber. Kedua, menggodam portal institusi pengajian dan menyebabkan fitnah berleluasa. Ketiga, kecenderungan pelajar kepada faktor-faktor yang mengandungi unsur penipuan yang amat membimbangkan, contohnya di laman sosial iaitu Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain.
Keempat, menyalahgunakan teknologi komputer untuk melakukan jenayah seperti penggodaan internet dan pencurian wang melalui akses haram nombor kad kredit. Akhir sekali, menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara. Ada lelaman seseorang yang sengaja menyebarkan pelbagai fitnah dan gosip serta propaganda, menerima maklumat yang salah lalu berlakunya kekacauan, menyebabkan salah faham dan pergaduhan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Dan akhir sekali, penyebaran pelbagai maklumat palsu dan mengerikan kepada masyarakat. Kesimpulannya, masyarakat sekarang lebih tertarik untuk meluangkan masa dengan gadget berbanding menimbul ilmu pengetahuan dan mempelajari benda baru. Bagi mengelak atau mengurangkan kesan negatif dan menghancurkan nilai-nilai positif agama dan budaya masyarakat kita serta menunjukkan nilai-nilai positif masyarakat, semua pihak dan dari berbagai peringkat mestilah memainkan peranan mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat kita, khususnya bagi generasi muda, bagi mengelak daripada kesan negatif yang akan semakin parah. Disebabkan pengaruh teknologi dan media sosial, masyarakat terlepas pandang tentang hukum hakam sebagai umat Islam. Anak-anak muda yang lahir dengan keadaan sekeliling yang sentiasa mengikuti trend ini akan cenderung untuk melakukan benda yang sama. Walaupun teknologi membawa faedah kepada kita, namun haruslah kita beringat bahawa pengaruh teknologi juga boleh membawa kepada kemusnahan etika dan peradaban dalam masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia. Dengan adanya teknologi pada zaman kini, ianya amat mudah untuk melakukan berbagai perkara. Jadi, kita perlulah menggunakannya dengan berhemah. Kesimpulannya, penemuan bidang teknologi telah berjaya menginjak tamadun dunia kepada situasi yang lebih kompetitif. Teknologi maklumat mewajarkan manusia mencapai pelbagai kemajuan seterusnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan maklumat yang lebih canggih. Oleh itu, kita hendaklah bijak menggunakan kemudahan yang ada tanpa mengetepikan etika dan peradaban yang sedia ada agar kemajuan teknologi ini tidak menguntungkan kehidupan generasi yang akan datang. Teknologi mengawal manusia. Di zaman moden ini, manusia tidak asing lagi dengan penggunaan teknologi ataupun gadget seperti telefon bimbit, komputer, laptop, tablet dan sebagainya. Hal ini bukan sahaja tergolong dalam golongan dewasa, malah kanak-kanak juga telah didedahkan dengan teknologi bahkan sejak lahir. Perkara ini mendorong kanak-kanak menjadi ketagih dengan penggunaan teknologi. Hal ini memicu kepada beberapa keburukan seperti menjadi anak-anak yang kurang beradab dengan keluarga. Terdedah dengan teknologi. Bila berkata tentang terdedah dengan teknologi, pelbagai perkara dapat disimpulkan. Sebagai contoh, kanak-kanak mengasingkan diri dan melupakan tentang kerja sekolah dan mulang kaji. Selain itu, mula mengabaikan keluarga mereka seperti bila ibu bapa meminta pertolongan, kanak-kanak lebih memilih untuk mengabaikan permintaan ibu mereka. Hal ini jelas menunjukkan teknologi membuatkan adab mereka dengan keluarga telah hilang kerana salah penggunaan kemudahan gadget ini. Tentu sahaja perkara ini membuatkan ibu bapa tidak berapa senang dengan sikap anak-anak mereka. Kesan daripada penggunaan teknologi ini ialah mereka menjauhkan diri daripada keluarga, memutuskan silaturahim dengan keluarga, lebih rapat dengan rakan sebaya dan terpengaruh dengan video games, mengabaikan kesihatan dan pemakanan, merosakkan kesihatan mata. Kesimpulan, jelaslah bahawa ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak lahir agar menggunakan teknologi dengan sebaiknya. Sekiranya teknologi mula mengawal kehidupan seharian keluarga, ianya telah menjadi suatu perkara yang harus dibimbangkan. Penggunaan teknologi harus kita gunakan dengan cara yang baik dan juga cermat. Jika tidak, boleh menjerumuskan keluarga menjadi keluarga yang kurang peradaban.